Persidangan hari ketiga mesyuarat pertama bagi penggal ketiga DUN Sarawak ke-19. Hadirin yang berhormat, the question before the Dewan is that the motion in the name of the Right Honourable Premier and Member for Antonis Gedong be approved. Salam takziah kepada keluarga mantan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Tuan Speaker, izinkan saya untuk menyampaikan usul penghargaan kepada mantan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, almarhum Tun Pen Sri Haji Abdul Taib bin Mahmud yang telah kembali ke rahmatullah pada 20 Februari 2024 bersamaan 10 Syakban 1445 Hijri. Pertamanya, saya mewakili kerajaan Sarawak ingin menyampaikan salam takziah kepada semua ahli keluarga almarhum. Semoga rohnya dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pemergian almarhum merupakan satu kehilangan besar bagi Sarawak. Segala jasa, perjuangan dan pengorbanan almarhum akan tetap dikenang oleh setiap pemimpin dan rakyat dalam memacu kemajuan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Kestabilan politik Sarawak berjaya diterjemahkan dengan kemasukan pelaburan asing ke negeri ini menerusi dasar perindustrian yang dilaksanakan oleh Allahyarham Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk, seterusnya menjana ekonomi Sarawak. Mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak ketika menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Menteri Sarawak ketika itu menubuhkan Kementerian Perindustrian Sarawak pada 1987 bagi menggalakkan pembangunan sektor perindustrian. Antara lain, Tun Abdul Taib membangunkan koridor tenaga boleh diperbaharui skor bagi merancakkan lagi ekonomi Sarawak seiring dengan keperluan global. Dengan adanya keharmonian dan kestabilan politik ini membolehkan pentadbiran almarhum memberi tumpuan untuk menarik pelaburan asing bagi mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk dan seterusnya menjana ekonomi Sarawak. Pada tahun 1987, almarhum telah menubuhkan kementerian baru iaitu Kementerian Pembangunan Perindustrian Sarawak bagi menggalakkan pembangunan sektor perindustrian. Saya telah diberi kepercayaan oleh almarhum untuk menerjui kementerian baru tersebut pada ketika itu. Antara projek yang menjadi game changer kepada pembangunan perindustrian ketika itu adalah dengan pembinaan zon perindustrian bebas Tamajaya yang mengkhusus kepada industri elektrik dan elektronik. Bagi merancakkan lagi ekonomi Sarawak seiring dengan keperluan global, almarhum telah membangunkan koridor tenaga diperbaharui Sarawak SCORE yang mempromosikan pembangunan tenaga boleh diperbaharui. Kini, Sarawak merupakan salah satu pengeluar tenaga hidro terbesar di rantau ini dengan adanya empangan hidroelektrik batang air, bakun dan murut. SCORE telah berjaya menarik pelaburan bernilai tinggi sekaligus mewujudkan industri hilaran serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
Ini sekaligus telah merancangkan lagi pembangunan sosioekonomi di wilayah Tengah Sarawak. Tan Sri Speaker, bagi menyokong rancangan pembangunan yang direncanakan, almarhum telah mengambil langkah memperkasakan modal insan melalui pendidikan. Almarhum percaya akan kepentingan ilmu, pengetahuan dan pendidikan untuk menjadikan Sarawak lebih berdaya saing dan bersedia menyahut cabaran pasaran kerja yang sentiasa berubah. Singapura, China dan Jepun menyatakan hasrat untuk melabur di dalam industri biomas di Sarawak. Ketiga-tiga negara itu menawarkan untuk membangunkan loji biomas di negeri ini. Selain itu, Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak STIDC pada ketika ini bekerjasama dengan sektor swasta memulakan projek-projek biomas di Sarawak untuk menghasilkan pelet kayu dengan memanfaatkan bahan daripada hutan yang ditanam. Sarawak is well positioned with a huge potential to develop the biomass industry with our feedstock from our planted forests, agriculture and municipal waste. Currently, Sarawak Timber Industry Development Corporation, STIDC, and the private sector have initiated biomass projects in Sarawak to produce wood pellets by utilizing the raw material from our planted forests. These wood pellets are exported to Japan, South Korea, and Europe. Ceteris paribus, STIDC continue to carry out research on our biodegradable material as feedstock, such as bamboo, sago trunk, wild palm trunk, napier grass, and algae. While planting fast-growing trees like Paulownia and bamboo can greatly remove carbon dioxide from the atmosphere, up to 5 times more efficient than equivalent stand of other trees, the biomass industry can significantly reduce its carbon footprint if combined with CCUS technologies in the long term. For the information of Yang Berhormat Pertamin, Sarawak government had conducted benchmarking visit to Drake Power Station in North Yorkshire, UK, in April this year to gain insight into biomass industry production technologies and infrastructure. Sarawak government is also exploring the technical feasibility and commercial viability to develop power generation using biomass sourced locally, converting existing coal-fired plant with biomass, and utilizing our abundant organic resources as feedstock, either for gasification or pyrolysis to produce hydrogen and other products such as bio-oil, which can be used as biofuel. Apart from that, this control a chemical reaction at elevated temperature, usually above 600 degrees centigrade, can convert this carbonaceous compound. Carbonaceous compound mean anything with very high hydrocarbon content into fertilizer and animal feed to create a circular economy or zero waste industry. Tuan Speaker, for supplementary question number 2, I would like to abbreviate my response accordingly. Among the incentives offered by federal government through MIDA are pioneer status or income tax allowance to promote biomass industry for the utilization of biomass to produce value-added product, waste recycling activities, and green technology project. Vandalisme atau kes kecurian komponen peralatan elektrik merupakan antara punca utama terjadinya gangguan bekalan elektrik di Sarawak. Timbalan Menteri Teliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menegaskan tindakan lebih serius akan diambil bagi menangani masalah tersebut selain mengadakan jaraiwara pada masa akan datang. Gangguan bekalan elektrik di kawasan Semunjan adalah disebabkan oleh talian pengagihan elektrik yang panjang yang terdedah kepada unsur-unsur luar
seperti keadaan cuaca buruk, sambaran kilat, haiwan ataupun sentuhan pokok yang berada berdekatan dengan talian tersebut. Bagi menangani masalah ini, sumber bekalan elektrik ke Semunjan telah dialih daripada Pencawang Kota Semarahan ke Pencawang Asajaya yang sekaligus telah memendekkan jarak talian tersebut daripada 50 km kepada 42 km. Fasa kedua bagi projek pembinaan Jalan Entabai Rantau 5 Hulu Kenawit masih di peringkat perancangan. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Insinyur Aidil Lariwu berkata, projek itu dijangka akan ditender pada tahun depan dengan kos anggaran sebanyak RM70 juta, melibatkan kerja-kerja naik taraf jalan tanah dan berbatu sepanjang 9.5 km kepada Jalan Beturap dengan piawaian Jabatan Kerja Raya JKR R1 yang akan dilaksanakan dalam tempoh 24 bulan. Projek Jalan Entabai Rantau 5 Hulu Kenawit Fasa 2 telah diluluskan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW di dalam rancangan Malaysia ke-12 Rolling Plan 4 tahun 2024 dengan nilai kos sebanyak RM70 juta. Status terkini projek ini adalah di dalam peringkat perancangan, iaitu menentukan skop kerja yang akan dilaksanakan, dan seterusnya projek ini memerlukan makmal kajian nilai, iaitu value assessment, yang dijangka dibuat pada suku ketiga tahun ini, dan seterusnya makmal kajian kejuruteraan, iaitu value engineering, akan dibuat setelah reka betul siap, dan seterusnya projek ini akan dijangka ditender pada suku ketiga tahun 2025 setelah reka bentuk dimuktamadkan.